Test, mic test, 1, 2, 3. All right, thank you. Thank you, Iwa. Thanks, Ewa. Okay, mic test, 1, 2, 3. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Boleh dengar ke saya punya suara ni? Kuat dan jelas tak saya punya suara? Iwa dengar kuat dan jelas. Okay. Okey, jadi boleh kita mulakan untuk sesi yang seterusnya. Okey. Sesi yang seterusnya anda semua akan bersama saya Mr. Naik untuk sesi Market Outlook, yang mana Market Outlook kali ini bagi edisi 25 September tahun 2023. Okey, apa yang kita akan lihat adalah yang pertama sekali kita akan lihat harga emas ni, okey, dari segi fundamental dan juga dari segi teknikal lah, yang mana dalam Market Outlook ni macam semua dah sedia maklum, kita nak tahu tentang perkembangan terkini berkenaan pasaran harga emas dari segi fundamental analysis dan juga technical analysis, yang mana fundamental dan technical ni membantu kepada kita dalam memberi projection harga. Adakah pergerakan harga emas sekarang ni merupakan pergerakan yang kita tunggu selama ni. Maksudnya adakah pergerakan-pergerakan yang berlaku sekarang dah ada dalam kita punya projection beberapa bulan yang lepas, dan sekarang ni berada di bahagian mana ataupun berada dekat zon mana harga emas ni? Adakah berada di kawasan buy zone ataupun dah berada di kawasan untuk sell zone untuk harga emas ni? Okey, kita mulakan dulu untuk fundamental analysis. Okey, fundamental analysis macam yang saya highlight sebelum ni. Okey, 3 perkara utama yang kita nak tahu tentang fundamental analysis ni. Yang pertama sekali adalah berita ekonomi, economic news. Yang kedua adalah data ekonomi, dan yang ketiga sentimen ekonomi. Okey, ekonomi yang kita tengah bercerita sekarang ni adalah ekonomi Amerika. Okey, kita bila katakan bercerita tentang fundamental untuk harga emas, antara poin-poin penting yang kita kena highlight adalah pasaran negara mana yang ada kaitan untuk pergerakan harga emas ni, yang ada correlation dengan pergerakan harga emas. Jadi dekat sini pasaran negara Amerika ataupun US market yang ada orang kata apa, correlation dengan harga emas, yang mana kita tahu sekarang ni harga emas dunia ataupun dia punya orang kata apa, dia punya unit ni kita panggil sebagai XAU-USD. So ini dia punya unit dia. Unit untuk emas dunia adalah XAU-USD. So dekat sini kita tahulah memang ada kaitan dengan US ataupun US market lah dekat sini. So dekat situ 3 benda tadi. Economic news, economic data, dan sentimen pasaran. Market sentiment memang kita akan fokuskan kepada US. Di samping kita juga melihat isu-isu dunia. Contohnya yang sebelum ni, yang dah lepas, kita ada COVID-19. Kita ada krisis di antara Rusia dan Ukraine. Kita ada apa lagi? Kita ada krisis kejatuhan syarikat hartanah China, yang mana juga menjejaskan pasaran Amerika. Jadi benda-benda ni, perkara-perkara yang menjejaskan secara tak langsung pasaran Amerika dan juga ekonomi dunia juga kita ambil kira. Tapi yang kita punya rujukan secara mingguan tetaplah US market. Yang mana US market ni, kita nak lihat dari segi dia punya fundamental, iaitu kita nak tahu yang penting sekali, economic news, economic data, dan juga sentimen. Ketiga-tiga benda ni akan memberi kepada kita sedikit signal
ataupun rujukan kepada pergerakan harga emas. Okey. Jadi kita nak mulakan kita punya fundamental kita pada malam ni adalah dengan kita nak tengok kalender pada minggu ini. Minggu ini, okey, yang mana minggu bermula untuk berapa hari bulan? Bermula 24 sehingga 30 hari bulan September. Okey, apakah highlight kita pada minggu ini adalah yang pertama sekali. Okey, hari Isnin kita tak ada sebarang news ya, iaitu hari ini 25 September kita tak ada sebarang news. Okey, jadi kalau kita lihat pada US market, okey, dan juga pergerakan harga emas hari ini, pergerakan dia okey agak kurang menarik sikit sebab apa? Sebab tak ada news lah. Okey, tak ada update untuk pasaran okey negara Amerika ni. Kita tak ada economic news yang high impact. Yang mana selalunya kalau katakan ada news yang high impact, okey, baru pergerakan harga emas ni akan jadi rancak sikit. Okey, kemudian esok pada hari Selasa 26 September. Dekat sini okey, satu tips okey yang sangat berguna semasa you melihat kalender ekonomi. Okey, sentiasa highlightkan impact yang berwarna merah ataupun kita panggil sebagai high impact punya news. Sebab apa? Sebab high impact punya news ni, ini adalah news yang kita nak tahu dia punya result macam mana. Sebab high impact punya news akan memberi, orang kata apa? Kesan kepada harga emas dan juga harga US dollar. Okey, selain daripada low impact dan medium impact ni, okey, kita tak nak tahu sangat. Okay, kita nak memberi fokus kepada high impact. Bila kita buat analisis untuk fundamental, bila kita tengok untuk news, kita akan fokuskan kepada high impact dulu. Kalau katakan hari itu tak ada high impact, baru kita akan pergi kepada medium impact. Okay, dan low impact memang kita tak akan tengok langsung lah. Sebab selalunya news yang low impact ni memang dia tak memberi kesan kepada pasaran harga emas. Dan juga US dollar tu sendirilah, indeks US dollar yang kita panggil sebagai DXY. Okey, hari Selasa esok 26 September kita ada satu news yang high impact iaitu consumer confidence. Okey, itu adalah pada pukul 10. Bersama-sama dengan news tersebut juga, okey, kita ada news yang medium impact yang mana ini juga kita boleh bagi tumpuan iaitu new home sales. Okey, merupakan orang kata apa, news ataupun data berkenaan penjualan rumah di US. Okey, pasaran perumahan di US. Okey, pasaran perumahan di US juga penting bagi kita untuk kita mengetahui keadaan ataupun trend perbelanjaan di sana. Okey, yang mana yang kita faham kalau katakan pasaran perumahan sama ada existing home sales ataupun new home sales ni meningkat, bermaksud trend perbelanjaan dekat sana adalah sangat positif. Bermaksud rakyat spending, okey, keluarkan duit untuk membeli. Jadi dekat sini bermaksud juga kepada kita, okey, dia memberi juga indikasi kepada kita bahawa okey, ekonomi sedang berkembang ke arah yang positif. Okey. Selepas itu kita ada medium impact juga yang mana manufacturing index. Ini merupakan data pembuatan. Okey, data pembuatan ni dia memberi kepada kita laporan berkenaan indeks pembuatan di US. Kalau katakan indeks ni positif bermaksud okey, sektor pembuatan ataupun perkilangan di US okey berada dalam, orang kata apa, paras yang positif, dia sedang berkembang. So itu adalah orang kata apa, positive impact kepada ekonomi. Jadi perkara-perkara ni akan membuatkan US dollar untuk terus strong. Jadi kalau kita tahulah, okey, kesan di antara US dollar dan emas ni, kalau katakan US dollar strong, apa kesannya kepada harga emas? Okey, sekiranya orang kata apa? USD ni, okey, dia strong, apa jadi pada gold?
Sudah, gold akan membuat penurunan ataupun harga gold akan melemah. Yang mana correlation di antara US dollar dan juga emas ni, okey, dia terbalik. Kalau katakan US dollar strong, gold akan melemah. Kalau katakan US dollar melemah, gold akan strong. So ni konsep asas yang semua dah tahu. Okey, kemudian kita ada pada hari Rabu. Okey, hari Rabu kita ada medium impact yang mana sebelum ni saya bagi tahu. Okey, saya highlight kan. Kalau katakan hari tersebut tak ada high impact punya news, okey, ada medium impact, kita akan bagi tumpuan kepada medium impact. Okey, medium impact yang kita ada pada hari Rabu, kita ada core durable goods, order untuk month to month. Okey, dan juga durable goods, order untuk month to month. Okey, yang ini merupakan news dari segi perbelanjaan, trend perbelanjaan rakyat juga penting pada kita bagi kita melihat okey, trend ataupun sektor perbelanjaan rakyat di US adakah sekarang ni sedang berkembang ataupun sedang menguncup. Yang mana kalau katakan berkembang, yang ni akan support kepada perkembangan ekonomi. Okey, yang mana nanti perkembangan ekonomi ni akan dipantau oleh Bank Pusat US. Apa tujuan Bank Pusat US pantau perkembangan ekonomi ni? Okey, Bank Pusat US memantau perkembangan ekonomi ni bagi orang kata apa, meneruskan niat dia sebelum ni. Yang mana kita tahu minggu lepas apa yang di-highlightkan oleh Federal Reserve. Federal Reserve highlightkan kemungkinan tahun ini akan ada sekali lagi kenaikan kadar faedah. Yang mana pada bulan ni kadar faedah dikekalkan pada nilai yang tinggi. Dan lagi sekali, kalau katakan ada sebutan untuk Federal Fund Rate, kemungkinan akan ada kenaikan ke paras yang lebih tinggi. Jadi perkara ni, di-highlight juga Bank Pusat, kalau katakan untuk berlakunya kenaikan, Bank Pusat antara orang kata apa, perkara yang akan dipertimbangkan ataupun perkara yang diambil berat oleh Bank Pusat, salah satunya adalah keadaan ekonomi, performance ekonomi Amerika, adakah berada dalam keadaan yang bagus atau tidak. Sebab bila kita naikkan kadar faedah, kesan jangka panjang ni adalah ekonomi sesebuah negara akan menguncup ataupun ekonomi negara tersebut akan sendu. Jadi dekat situ, selepas telah dinaikkan hampir 1 tahun, kenaikan kadar faedah ni bukan kita berbincang pada tahun ini sahaja. Sebenarnya daripada tahun lepas lagi, dah lebih 1 tahun sebenarnya kadar faedah ni terus dinaikkan. Selepas lebih daripada 1 tahun, Federal Reserve nak tengok adakah kenaikan kadar faedah sebelum ni telah menjejaskan ekonomi ataupun ekonomi Amerika masih boleh bertahan lagi untuk kenaikan-kenaikan seterusnya. Sebab apa? Sebab sekarang ni bila kita lihat dari segi inflasi pula, kenapa bila sebut pasal Federal Reserve sejak kebelakangan ni berbincang tentang kadar faedah dia? Apa pentingnya kenaikan kadar faedah ni kepada ekonomi Amerika? Pentingnya kenaikan kadar faedah pada ekonomi Amerika ni adalah untuk melawan inflasi. Yang mana kita lihat bacaan inflasi 2 ke 3 bulan kebelakangan ni mula bertambah balik. Selepas konsisten selama 1 tahun mencatatkan penurunan. Setiap bulan kalau you lihat kadar inflasi. Macam mana nak tahu kadar inflasi? You boleh pergi cek news yang nama dia sebagai CPI. Consumer Price Index. Cek news CPI, ini merupakan bacaan inflasi semasa. Kalau you lihat CPI, rekod dia sepanjang 1 tahun mencatatkan penurunan. Tetapi 2 ke 3 bulan kebelakangan ni, CPI ni mula mencatatkan lonjakan. Jadi bila mencatatkan lonjakan ni, dia mencetuskan kerisauan untuk Federal Reserve. Adakah kenaikan kadar faedah sebelum ni tak berjaya membendung kenaikan kadar inflasi. Yang mana kesan kenaikan kadar inflasi ni sangatlah buruk kepada ekonomi. Yang mana kenaikan kadar inflasi menyebabkan nilai mata wang negara tersebut untuk jatuh.
So Federal Reserve tak nak nanti nilai mata wang US dollar ni jatuh disebabkan inflasi. Sebab bila jatuh nilai mata wang Federal Reserve, bukan Federal Reserve, nilai mata wang Amerika US dollar tu disebabkan inflasi, banyak masalah-masalah yang akan timbul. Bukan setakat masalah kepada Amerika, tetapi masalah kepada ekonomi dunia. Yang mana kita tahu sekarang ni mata wang yang penting bagi ekonomi dunia adalah US dollar. Banyak import dan ekspor negara-negara bukan setakat Amerika bergantung kepada nilai mata wang US dollar. Okey, itu kita cerita tentang hari Rabu. Okey, hari Khamis kita ada final GDP quarter to quarter. Okey, kita ada sebutan GDP untuk kuartal keempat. Kemudian kita ada unemployment claim. Okey, unemployment claim ni macam biasa kita dah tahu dah, iaitu news berkenaan orang kata apa, pengangguran, insurans pengangguran di US. Okey, dan seterusnya pada pukul 10 malam kita ada pending home sales, itu medium impact punya news. Dan pada hari Jumaat, hari Jumaat kita ada news yang agak penting juga untuk minggu ini, iaitu kalau kita lihat dekat sini, news pada pukul 4 pagi. 4 pagi Jumaat ni kita ada news apa? Kita ada Federal Reserve Chairman Powell speak. Yang mana siapa Powell ni? Powell ni merupakan pengurusi bank pusat. Apa itu bank pusat? Bank pusat tu kalau ibaratkan dekat Malaysia ni diibaratkan seperti BNM, Bank Negara Malaysia. So Federal Reserve merupakan bank negara bagi US, yang mana bank pusat ni bertanggungjawab untuk menetapkan polisi monetary bagi ekonomi US. Monetary policy ni sangat penting untuk melihat hala tuju mata wang dia lah. Kemudian kita ada pada pukul 8.30 kita ada PCE Price Index. Dan pukul 10 yang terakhir bagi minggu ini adalah consumer sentiment. Itu adalah berkenaan news pada minggu ini. Kalau kita lihat news pada minggu ini, dia punya trend news dia adalah seperti minggu lepas, yang mana di awal minggu agak sendu. Apa yang you lihat untuk pergerakan harga emas ni kemungkinan akan dipengaruhi dengan sentimen-sentimen minggu lepas. Iaitu kita tahu sentimen-sentimen minggu lepas menunjukkan US dollar ni untuk terus mengukuh. Jadi pada awal minggu ni kemungkinan apa yang kita akan lihat US dollar untuk masih lagi mengukuh. Yang mana dia meneruskan dia punya volume pergerakan daripada minggu lepas, iaitu sentimen yang dibawakan daripada minggu lepas adalah US dollar ni berada dalam keadaan yang positif. Untuk sebarang perubahan kepada sentimen pasaran untuk pasaran US dollar dan juga pasaran emas dunia mungkin kita akan rasai pada penghujung minggu ni. Iaitu kita ada pada hari Khamis kita ada final GDP quarter to quarter. Kemudian kita akan ada unemployment claim. Kalau katakan dia punya outcome news untuk GDP dan juga unemployment claim, dia punya result berlawanan dengan sentimen pada penghujung minggu lepas, kita akan lihat kemungkinan gold akan reverse balik dan juga US dollar pun sama. Dia punya efek akan reverse balik. Termasuk juga pada hari Jumaat pukul 4 pagi antara news yang penting pada minggu ini, iaitu nak tengok seterusnya apa lagi yang bakal dijelaskan oleh Chairman Federal Reserve Powell ni tentang keadaan ekonomi di US, dan apa lagi kita nak lihat apa lagi rancangan-rancangan ataupun strategi bank pusat untuk melawan inflasi. Sekarang ni kita masih lagi menunggu adakah bank pusat ni serius lagi untuk menaikkan kadar faedah pada tahun ini dan juga tahun depan. Apa yang kita dapat sekarang, tahun ini kemungkinan ada satu lagi kenaikan kadar faedah, yang mana kalau benda ini terus dilaksanakan, sekali lagi kita akan lihat mata wang US dollar untuk mengukuh. Dan apa ramalan untuk tahun depan? Adakah tahun depan diteruskan kenaikan kadar faedah ataupun dikekalkan pada paras yang tinggi? Itu yang kita nak tengoklah, apa yang Powell akan deliverkan kepada kita berkenaan hujung tahun ini dan tahun hadapan.
Okey, untuk next week. Macam kita tahulah, next week merupakan minggu pertama. Okey, bulan Oktober. Yang mana minggu pertama bulan Oktober ni kita akan ada satu news yang kita akan highlightkan, iaitu kita ada NFP. NFP pada minggu hadapan juga akan, orang kata apa, menjadi satu input yang penting kepada kita. Sebab apa? Sebab kita nak melihat pasaran pekerjaan di US. Adakah pasaran pekerjaan di US terus mengukuh? Okey, semasa kenaikan kadar faedah ni diteruskan, ataupun kita akan lihat pasaran pekerjaan di US ni mula melemah balik. Kalau trend yang berlaku pada minggu lepas, bukan minggu lepas, trend yang berlaku pada tahun lepas dan awal tahun ni, apabila kenaikan kadar faedah ni diteruskan, antara sektor yang terkesan adalah sektor pekerjaan dan buruh ni. Yang mana sektor pekerjaan dan buruh ni terus menguncung. Sebab apa? Sebab bila kadar faedah dinaikkan, kos, kos ataupun perbelanjaan company ataupun syarikat-syarikat ni terus bertambah. Jadi untuk menambah sebarang pekerja baru ataupun expand perniagaan tu agak susah pada waktu sekarang ni. Jadi sektor pekerjaan memang antara sektor yang terjejas selain daripada sektor perbelanjaan dalam negara. Okey, itu berkenaan dengan minggu hadapan. Minggu hadapan kita ada NFP. Tapi pada minggu ni kita masih lagi nak menunggu untuk news pada penghujung minggu yang kita punya highlight. Hari Khamis untuk GDP, hari Jumaat untuk Powell punya speak. Okey, itu adalah news yang kita nak fokus pada minggu ini. Okey, ada apa-apa soalan tak untuk fundamental analysis? Ada apa-apa soalan untuk fundamental analysis? Sebelum kita pergi ke sesi yang seterusnya ataupun slot yang seterusnya, iaitu untuk technical pula. Fundamental pada minggu ni disebabkan hari ni kita tak ada sebarang news untuk pasaran Amerika, jadi tak ada perkara yang kita nak bincangkan sangatlah. Cuma yang kita bincangkan adalah apa yang kita akan lihat pada minggu ini. Okay, sebab minggu lepas kita dah tengok dah. Okay, minggu lepas yang menjadi highlight adalah yang pertama sekali Federal Fund Rate dan juga FOMC. Kita dah bincang dah tentang FOMC, yang mana FOMC pada minggu lepas menyebabkan mata wang US dollar untuk mengukuh. Kenapa mata wang US dollar mengukuh pada minggu lepas? Antara reason kenapa mata wang US dollar mengukuh ataupun strong pada minggu lepas adalah disebabkan statement Powell ketika ucapannya sangat hawkish dan juga tindakan Bank Pusat untuk mengekalkan kadar faedah pada paras yang tinggi. Itu merupakan poin-poin yang menyebabkan US dollar untuk terus mengukuh. So bila US dollar mengukuh ni kita tahulah apa-apa instrumen yang dipairkan dengan US dollar memang akan, orang kata apa, mencatatkan kejatuhan. Bukan setakat emas, currency negara yang dipairkan dengan US dollar, termasuk ringgit juga mencatatkan kejatuhan. Saham-saham Amerika juga mencatatkan kejatuhan. Angga Mus kata kita boleh pergi ke technical analysis. Jom kita terus lompat ke technical analysis. Apa yang kita lihat untuk technical analysis kita pada minggu ini? Technical analysis untuk minggu ini update technical analysis pada minggu ni. Yang pertama sekali yang saya nak bagi tahu, maaf ya, saya minta diri dulu. Tak apa, silakan. Yang pertama sekali saya nak bagi tahu untuk technical analysis kita masih lagi on track. Apa maksud masih lagi on track? Iaitu kita punya prediction masih lagi sama, tak berubah. Harga masih lagi ikut apa yang kita predikkan untuk technical. Iaitu apa yang kita predikkan untuk technical analysis, iaitu pergerakan harga emas terus membuat pergerakan yang bearish. Apa maksud pergerakan bearish? Kalau maybe yang tak faham istilah
dalam technical analysis ni bearish. Bearish ni menunjukkan pergerakan harga untuk turun. Okey, bearish ya. Dia ada dua istilah sebenarnya. Okey, yang pertama adalah bearish. Okey, bearish ni menunjukkan harga turun. Yang kedua kita ada bullish. Bullish ni menunjukkan harga naik. Jadi kita punya prediction sekarang untuk pergerakan harga adalah bearish. Sebab apa bearish? Kenapa kita kata harga emas di bearish? Okey. Short explanation untuk kita punya analisis ada sekarang ni harga emas sedang membuat correction wave 2. Okey, itu yang you kena tahu dulu yang pertama. Iaitu harga emas sedang buat correction untuk wave 2. Wave 2 apa? Okey. Dekat sini kalau kita tengok harga emas daripada bulan 9 sehingga bulan 5 tahun ini merupakan wave 1 iaitu pergerakan harga emas wave 1. Kemudian daripada bulan 5 sehingga ke hari ini sebenarnya dia punya pergerakan adalah bagi melengkapkan wave 2. Yang mana karakter wave 2 apa? Karakter wave 2 dia punya karakter merupakan correction wave. Apa maksud correction wave ni? Maksud correction wave ni adalah pergerakan, okey, yang melawan trend harga semasa. Trend harga semasa harga emas bagi major major structure iaitu structure di weekly dan monthly memang dia punya trend dia adalah uptrend. Motif wave ke atas, uptrend punya motif. Jadi bila uptrend punya motif, dia punya correction mestilah berbentuk downtrend ataupun side wave. Jadi sekarang ni apa yang kita lihat untuk harga emas ni adalah untuk harga emas ni membuat correction bagi wave 2. Yang mana dalam wave 2 apa yang kita nampak untuk harga emas ni adalah harga emas membuat pattern yang kita panggil sebagai zigzag. Okey, ini pattern zigzag Kalau saya keluarkan dia punya bentuk, inilah bentuk dia. A, B, C. Okey. A, B dan C. Dan harga sekarang ni baru saja melengkapkan wave B dan penurunan wave C. Okey, dia baru melengkapkan wave B dan sekarang ni dalam perjalanan untuk melengkapkan wave C pula. Okey, yang mana wave C dia punya pergerakan adalah pergerakan downtrend, bearish punya movement. Okey. Bearish punya movement ni akan sampai mana? Ada tak zone yang kita target untuk harga ni capai ataupun untuk harga ni singgah sekejap membuat retracement? Ada. Iaitu pada zone berapa? Zone berapa yang kita target untuk harga emas ni cecah? Iaitu zone 1800 sehingga 1615. Ini zone yang kita target untuk harga emas. Okey, yang mana? Harga emas sekarang berada di paras 1917. Daripada 1917 ni, kita target harga emas untuk terus membuat penurunan. Adakah penurunan ni akan berlaku dalam masa satu hari? Tidak. Okay, yang kita highlight kan adalah pergerakan secara, orang kata apa? Secara jangka masa panjang jugalah. Okey, boleh katakan jangka masa panjang sebab pergerakan ni takkan komplit dalam masa satu hari. Dia akan makan masa at least sebulan masa yang dia akan habiskan untuk pergerakan melengkapkan C. Sebab apa boleh katakan at least sebulan? Sebab kalau kita lihat track record untuk wave A dan juga wave B untuk dia lengkapkan setiap wave, pergerakan harga dia tidak kurang daripada 2 bulan. Sebab apa saya kata tidak kurang daripada 2 bulan? Okey, tengok wave A. Jarak wave A daripada permulaan iaitu bulan 5 sehingga ke penamat. Okey, bulan 5 sehingga bulan Jun. 2 bulan pergerakan harga. Itu untuk wave A. Untuk wave B pula daripada bulan Jun sehingga ini untuk B2 tamat pada September. Berapa bulan tu? Okey.
Jun, Julai, Ogos, September. Berapa? Hampir 3 ke 4 bulan. Ingat 3 ke 4 bulan. Untuk wave B. Jadi wave C dia tak akan lengkap dalam masa 1 hari. So jadi yang tu jangan risaulah. Okey. Sebab ada yang risau, adakah 1,800 ni akan sampai dalam masa 1 hari? Tidak. Okey. Dia perjalanan dia akan makan masa. Jadi jangan risau untuk terlepas sebarang zon ke. Memang tak akan terlepas lah. Sebab penurunan dia bukanlah penurunan sekejap. Bukan katakan dia turun sehari lepas tu terus naik. Tidak. Dia makan masa. Jadi dekat situ, yang kita kena buat sekarang, hanyalah monitor. Sebab kita dah ada kita punya roadmap, iaitu harga untuk pergi ke 1,800. Sekarang ni langkah yang terbaik adalah monitor. Sebab apa saya katakan monitor harga? Sebab kalau untuk melakukan sebarang entry, ataupun nak letakkan sebarang position, terutamanya produk GAE, GAE. Saya bukan highlightkan untuk GCA dan juga GSA. GCA, GSA, dia punya setup dia berlainan. Siapa yang nak menyimpan ataupun nak collect gold dalam GSA, ataupun dia ada nak buat convert untuk GCA, itu kita cerita tentang analisis yang lain. Itu dia punya analisis adalah pada higher time frame, adalah pada jarak yang lebih besar. Jadi dia masih lagi dalam buy zone untuk GSA dan juga GCA. Sekarang ni kita sedang berbicara ataupun kita sedang bersembang tentang GAE. Yang mana GAE ni memang kita fokuskan kepada pergerakan-pergerakan yang tak terlalu besar, iaitu kita fokuskan kepada setiap kenaikan 4%. Kita fokus untuk cari kenaikan 4%. Bagi kita jadikan dia sebagai setup. Sebab apa? Sebab untuk JE kita hanya perlukan at least 4% punya kenaikan harga sahaja untuk break even dan untung. Jadi dekat situ kita punya analisis akan jadi agak detail. Macam sekarang ni, agak detail lah, sebab yang kita lihat sekarang dekat 4 hour punya pergerakan. Jadi ada tanya, naik sepanjang penurunan untuk wave C ni, daripada harga sekarang ni sehinggalah 1,800, ada tak di antara semasa perjalanan tersebut harga emas membuat kenaikan? Jawapan dia ada. Sebab apa? Sebab penurunan wave C dia punya bentuk adalah bentuk dia macam ni. Ini bentuk yang kita akan nampak untuk wave C, yang mana ni kita panggil dia punya bentuk adalah bentuk 5 wave. Kalau kita lihat untuk 5 wave ni, wave 2 membuat kenaikan dan wave 4 membuat kenaikan. Akan ada potensi untuk harga tu membuat kenaikan bagi wave 2 dan wave 4. Dan dekat sini soalan dia lagi, adakah kenaikan ini sesuai bagi GAE punya entry? Yang pertama sekali kita kena tahu, untuk GAE punya entry, requirement ni kita kena ada. Requirement yang saya letak dekat sini at least 4%. Ada spread 3 adalah spread, maksudnya equals to BE. Bila harga cacah 3%, ini adalah point di mana you tak untung apa-apa, you tak rugi apa-apa. Point yang neutral. So kalau you terminate dekat situ, sebenarnya you tak dapat apa-apa. You kena lebih daripada 3% sepatutnya. Jadi saya highlightkan sebagai 4%. Jadi dekat sini sebarang setup, sebarang kenaikan harga yang you nampak potensi dia mestilah melebihi 4%. Jadi tanda tanya dia, adakah 2 dan 4 punya kenaikan nanti akan melebihi 4%? Jawapan dia kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Kalau berdasarkan pergerakan wave A sebelum ni, 2 dan 4 dia tidak melebihi, hanyalah 1 ke 2% saja. Jadi ada kemungkinan besar dekat 2 dan 4 ni tak dapat naik lebih daripada 4%.
Mr. Knight tak boleh dengar. peluang untuk kenaikan pun sebenarnya. Ni hanya 1 ke 2%. Satu kali ni untuk you monitor, fokuskan kepada zon Mr. dekat Knight bawah tu suara kadang-kadang hilang. 1,800. Kira balik. Okey, adakah dia akan melebihi 4%? Sebab correction wave 2 dan wave 4 ni dia akan bergantung kepada formation 1-3. Okey. Kalau katakan 1 dia panjang, dia punya retracement level lebih kurang 61% daripada wave 1. Kalau katakan banyak, katakan 6%, 8%, melepasi 4%. Ada kemungkinan, okey, tetapi berdasarkan track record pergerakan yang lepas untuk wave A, kita hanya dapat 1 ke 2%. Okey, contoh kita boleh lihat dekat sini. Okey, nampak dekat sini kan? Kita ada 2 dan 4. Kalau kita lihat dekat sini, ukuran untuk 2, kenaikan 2 hanya 2.25. Itu wave 2. Kalau katakan wave 4, kenaikan dia hanya 2.6. That's why saya katakan 1 ke 2%. Tak melepasi target kita iaitu kita nak 4%. Itu pergerakan yang dah lepas. Okey, yang baru, okey, kita akan tengok adakah ada possibility untuk lebih. Kalau ada possibility untuk lebih, okey, barulah kita akan decide sama ada untuk entry that position ataupun tidak. Sebab kita lihat dia high risk, medium risk, low risk, ataupun dia punya risk orang kata apa, tak bersesuaian, yang mana tak melebihi 4%. So yang tu tak termasuk dalam requirement kita pun. Okey, jadi kita tak boleh ambil kira tu sebagai entry position kita. Okey, ada apa-apa soalan tak untuk technical analysis? Jadi itulah kita punya update kepada technical analysis. Buat masa sekarang masih lagi on track, masih lagi kita bias kepada pergerakan harga untuk terus membuat pergerakan yang bearish ataupun pergerakan downtrend lah kita panggil. Okey, ada sebarang soalan tak? Ingat okey sebab dia lebih kurang dia belum ada macam perubahan trend daripada sebelum ni. Maksudnya prediction kita masih sama. Ya betul, masih lagi sama. Sebab apa masih lagi sama? Sebab pergerakan harga yang berlaku tu masih lagi orang kata apa, ikut apa yang kita jangkakan. So yang tu yang membuatkan kita punya prediction ni masih lagi on track. Tapi sekarang kita dah tak ada macam itu, ada option A, option B kan, kalau tak silap dua minggu lepas. Sekarang Ya ni dah betul. tak ada kan. Ya, kita dah bias kepada option B tersebut iaitu harga dia jadi extend untuk wave B dan sekarang ni penurunan untuk wave C, yang mana wave C baru bermula. Option A tu kita dah cancel dah, kita bias kepada B. Okay, yang mana kalau lihat A dan B perbezaannya hanya dari segi labeling, dan sekarang ni memang kita bias on labeling B lah. Okay, A tu kita dah terminate dia. Okay, yang mana B sekarang sama ada dia jadi flat pattern ataupun triangle lah. Okay, dua-duanya masih lagi menunjukkan zon yang sama iaitu zon 1800. Mr. Knight, question. So, Boleh, sepatutnya wave 2 ni dia patutnya pendek daripada wave 1, betul tak? Ya, betul. Bulan 9 sampai bulan 5 tahun ni dalam 7 bulan, 8 bulan lah. Let's say kita Ya, ambil betul. 8 bulan dia punya complete. So, sepatutnya wave 2 ni mungkin kita boleh katakan between 5 to 6 month lah. Ke dia lagi pendek sebenarnya? Dia tak boleh, macam mana tu? Okey, kalau dari segi masa, kalau dari segi jarak, yes. Okey. 2 sepatutnya kena pendek daripada wave 1 sebab itu adalah syarat on correction. Tetapi syarat ni ada kalanya tak valid untuk dari segi masa. Sebab apa? Sebab antara karakteristik
bagi pergerakan correction ni adalah pergerakan dia berbentuk sideways yang mana memakan masa yang lama. Jadi dekat situ ada possibility wave 2 dia punya time untuk dia completekan lebih singkat daripada wave 1 dan ada kalanya lebih lama. Dan dia punya tahap lebih lama tu ada kalanya 2 kali ganda daripada wave 1. Katakan wave 1 hari tu dia punya jangka masa dia 5 bulan. Wave 2 kemungkinan kurang daripada 5 bulan ataupun lebih. Boleh lebih daripada 5 bulan dari segi masa tapi bukan dari segi jarak. Dia boleh capai 2 kali ganda pun boleh. Maksudnya wave 1 5 bulan. Wave 2 boleh jadi 10 bulan. Sekiranya correction wave 2 jadi sideways yang sangat teruk ataupun kita panggil sebagai orang kata apa, complex correction lah. So complex correction memang dia akan makan masa yang sangat lama. Okay. Oh, Mr. Nat tahu tak bila pernah terjadi macam ni? Maksudnya wave 2 tu panjang betul. Dari segi masa dia lebih Okey. panjang daripada ada tak? Dia pernah terjadi. Contoh dia kalau Oh, kita lihat kejap ya. Kita tengok on wave 1 this area berapa lama? Sini 400 hari. Sini 200. Kini lagi pendek. Dia ada yang kita kena cari sebenarnya dia punya pergerakan tu, okey. tapi ada. Kalau saya boleh tunjuk. Oh, Jadi kalau saya jumpa saya bagi tahu lah sebab kita kena ah, tengok balik chart. Okey, kejap. Kita test on this zone. Okey, yang ni satu dia 8 hari. Wave 2 dia. Okey, nampak? Wave 2 dia 30 hari. Dekat kawasan ni ya. oh, Okey, okey. dekat sini. Nampak penurunan untuk wave 1 dia hanya ambil masa 8 hari. Okey, dekat situ 8 hari. Bukan penurunan, correction bagi wave 2 yang mana correction untuk downtrend adalah uptrend lah. Okey, uptrend sideways. 33 hari. Nampak tak berapa kali ganda? Hampir 3 ke 4 kali ganda. Okay, faham. Sebab tadi ada orang share Kitco, dia cakap price akan jatuh 1,800 pada penghujung tahun 2023 kan? Tu yang saya tanya tu. Okey, faham? So ada potensi lah sebenarnya dia boleh drag sampai Disember barulah turun 1,800. Ya, betul. Ada potensi dia akan makan masa yang sangat lama. Sebab dari segi masa ni memang susah sikit untuk kita predict. Dia bergantung kepada timing fundamental tu. Nak melihat dia punya timing fundamental tu. Sebab dari segi elite wave pun memang dia tak letakkan rules masa ni sebagai requirement. Sebab ada kalanya dia boleh jadi cepat, ada kalanya dia boleh jadi sangat lambat. Macam tu. So untuk macam tadi Mr. Nat kata untuk wave C ni dia mungkin akan naik. Akan ada boleh naik kenaikan. Tapi kenaikan tu adakah dia melebihi daripada 3% ataupun macam mana? Okey. Kenaikan yang saya bagi tahu dalam wave C, ini adalah pergerakan untuk wave C ya. Ini adalah pergerakan untuk wave C yang mana kita dapat lihat pergerakan ni bentuk dia ada 5 lekuk. 1, 2, 3, 4 dan 5. Kau lihat dalam lekuk 5 ni, lekuk mana yang pergerakan dia ke atas? Iaitu 1 ke 2? lekuk, 1 ke 2 dan 3 ke 4. Jadi kita faham perjalanan nak pergi ke 2, perjalanan nak pergi ke 4 itu merupakan uptrend. Okey, jadi bila uptrend bermaksud harga naik. So sekarang ni yang perlu kita tahu adalah adakah uptrend ni melebihi 4%. Okay. Kalau kita lihat sebab 1, 2, 3, 4, 5 ni, okay, dia punya pergerakan awal dia dah berlaku. Bila berlaku tu wave A dia jadi pattern yang sama iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana wave A untuk 1 ke 2 hanyalah 2.2%. 3 ke 4 2.6%. Jadi berdasarkan rujukan kita yang lepas, this area tak melebihi 4%. Dan kemungkinan yang sama juga akan berlaku. Dia akan repeat balik sebab dia punya pattern akan lebih kurang sama.
Itu jangkaan awal. Tapi bila harga tu dah buat formation untuk satu nanti, okey, kita boleh jangkakanlah dua tu akan berapa jauh dia punya pergerakan. Kalau dua tu kita nampak ada possibility melebihi 4%, okey, then baru kita akan considerkan untuk jadikan kenaikan dua ni sebagai kita punya setup untuk GAE. Sama juga macam 4 nanti. Kalau katakan ada tak kemungkinan harga naik? Yes, ada. Tetapi adakah kenaikan harga tersebut melepasi apa yang kita nak, iaitu 4%? Macam tu. Dan Okay, hujung ni faham. lah. Thank you. Okey, faham dan hujung ni lah kita punya destinasi 1800 sehingga 1615. Dia bukan 1800 tu tepat dia maybe akan break lower than 1800 sebab dia adalah zone 1800 sehingga 1615. Okey, faham Untuk penjelasan wave 2 dan wave 4 akan ada kenaikan, cuma kita belum pasti adakah melebihi 4% ataupun tidak. Okey, ada apa-apa lagi untuk soalan untuk technical analysis? Ada lagi tak? Tak ada. Okey. Sekiranya tak ada soalan, saya anda semua dapat faham dengan berkenaan dengan fundamental analysis dan juga technical analysis. Okey. Seterusnya untuk next update untuk minggu ini juga Mr. Nai, hilanglah suara you. hari Khamis sama dengan Angel Group pula. So untuk ke bolehlah test. Dapat dengar tak? Test 1 2 3. Ni baru dapat dengar. Tadi dia hilang, lepas tu dia sambung balik dekat setiap hari Khamis bersama Angel Group. Okey. Dia start hilang tadi dekat mana? Apa? Saya pun dah lupa. Oh, the Yang- next fundamental soalan tak? analysis. Okey, fundamental. Okey, next fundamental. Okey. The next session untuk fundamental dan technical analysis adalah pada hari Khamis malam nanti bersama dengan Angel Group. Okey, yang tu you boleh dapat untuk projection for end of this week lah, dan juga apa summary kita untuk fundamental minggu ini. Sebab macam kita tengok tadi, hari Rabu dan juga hari Khamis merupakan bukan Rabu dan Khamis. Hari Khamis dan juga Jumaat merupakan highlight kita pada minggu ni. Jadi kita nak bincangkan highlight pada minggu ini. InsyaAllah pada hari Khamis nantilah kita nak tengok apa input baru yang kita dapat dan update on technical analysis sekiranya ada perubahan. Okey, you boleh dengarkan pada hari Khamis nanti insyaAllah. Okey. Sekiranya tak ada soalan untuk Maki Aulu pada malam ni, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudi mendengar dan follow saya punya analisis ni. Masih lagi kita bias seperti yang minggu lepas, iaitu bearish untuk pergerakan harga emas ni untuk terus berlaku. Okey, dan dilengkapkan dia punya pergerakan lebih kurang pada level 1800 sehingga 1615 dolar per ounce. Jadi sebelum daripada level tu memang agak high risk untuk sebarang entry bagi position GAE. Okey, memang saya highlight for GAE saja. GSA dan GCA sekarang ni low risk sebab dia punya setup sangat berbeza. So saya rasa itu saja untuk sesi Maki Outlook kita pada malam ni. Kita jumpa lagi untuk the next session. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam. Thank you, Mr. Knight. So guys, Okay, thank you and good night. Bye-bye guys. Assalamualaikum. Kamu dah boleh ni lah kot dah. Ah, Dah boleh end.